إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasihi sekalian, syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama bersiaran di FB Tadabbur Center, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan membicarakan tentang doa-doa yang masih lagi terdapat di dalam surah-surah di dalam Al-Quran, iaitu dalam suratul Al-Baqarah. Okey, di antara doa yang boleh kita guna pakai, yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita, untuk kita memohon kepada Allah, sama ada kita memohon kepada Allah kebaikan ataupun kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi kita daripada segala perkara-perkara yang boleh memudaratkan kita, maka ada di antara ayat-ayat di dalam Al-Quran yang boleh kita amalkan. Ayat yang kita akan bincangkan pada pagi ini insya-Allah adalah ayat yang popular, ayat yang sudah pun viral, ayat yang orang sedia maklum. Ayat tersebut kita terus pergi kepada penghujung ataupun penutup suratul Al-Baqarah, yang mana sebelum ni kita telah membincangkan tentang ayatul kursi, kita telah membincangkan semalam doa Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail. Maka hari ini kita akan membaca, menghuraikan secara ringkas tentang ayat yang terakhir yang terkandung di dalam suratul Al-Baqarah. Dinamakan dia sebagai dua ayat terakhir yang terdapat dalam suratul Al-Baqarah. Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini yang dimaksudkan adalah ayat 285 dengan 286. 285 dan 286 ada dua ayat yang terakhir dalam suratul Al-Baqarah. Dua ayat terakhir ni panggilan, kata-kata orang, sebutan dua ayat terakhir ni sebenarnya ia disebut, ia dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memanggil dua ayat terakhir. Nabi yang kata dua ayat terakhir Al-Baqarah, dua ayat terakhir sebenarnya. Perkataan dua ayat terakhir ini ia disebut sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang disepakati. Hadis ini oleh Al-Bukhari, juga disepakati oleh Imam Muslim, yang disebut sebagai muttafaqun alaih. Ayat dua ayat terakhir ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang kita sebutkan tadi sumber riwayatnya. Hadis yang paling sahih sekali adalah hadis yang muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari, juga disepakati oleh Imam Muslim. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a", sesiapa yang membaca, bil ayataini, dua ayat, min akhiri, daripada akhir-akhir, suratul Baqarah, suratul Baqarah. Okay, saya ulang balik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratul Baqarah",
Nabi mengatakan sesiapa yang membaca 2 ayat daripada akhir suratul Baqarah. Tapi Nabi tak sebut ayat apa. Cuma Nabi bagi tahu sesiapa yang dia telah membaca 2 ayat daripada penghujung akhir suratul Baqarah. 2 ayat ini sudah tentu suratul Baqarah dia ada sampai 286 ayat sahaja. Kan? Maknanya kalau hadis ni Nabi kata, siapa yang baca 2 ayat yang terakhir di akhir 2 ayat daripada akhir surah Al-Baqarah, sudah tentu kita yang Nabi maksudkan adalah ayat 285 dan 286. Kenapa? Sebab itulah ayat yang terakhir yang ada dalam surah Al-Baqarah. Walaupun Nabi tidak menyebut nombornya. Nabi tak sebut ayat 285, 286. Nabi cuma sebut sesiapa yang telah membaca 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Bermakna sudah tentu ayat 285 dan juga ayat 286. Nabi yang panggil 2 ayat terakhir, 2 ayat terakhir. Okey. Ayat 285 dan 286 surah Al-Baqarah ini kita boleh temui dalam mushaf. Kalau kita buka Al-Quran pada muka surat nombor 49, ayat muka surat 49 surah Al-Baqarah pada juzuk yang ketiga pada hizib yang ke-5. Hizib tu yang duduk sebelah tepi yang ditulis hizib Al-Hizbu tu. Okey, tentang dapat 2 ayat terakhir. Yang ayat ni sangat popular dan ayat ni sangat viral sebenarnya. Jadi ramai orang yang dia mengamalkan ayat ni. Cuma dalam slot ini kita cuba untuk memantapkan lagi penghayatan kita, mempertikatkan lagi cara kita berzikir, cara kita berdoa menggunakan ayat-ayat ini. Okey. Ayat ini sebelum kita memberikan ulasan, pagi ini kita ulas dulu dari sudut kelebihan dia. Kelebihan dia, okey. Yang pertama, seperti mana hadis yang telah pun saya baca tadi, tapi penghujungnya Nabi SAW kata begini. Ya. Nabi SAW beliau memperkatakan begini. Kita tengok dalam hadis ya, kejap. Okey. Nabi SAW memperkatakan dalam hadisnya, Nabi kata kelebihan dia. Maksudnya saya nak baca ayat 285, 286 surah Al-Baqarah kan, apa kelebihan dia? Apa keutamaan dia? Okey. Disebabkan ada hadis sahih sebut keutamaan, maka kita pun menyebut dia. Sebab apa tuan-tuan dan perempuan ni? Sebab kalau tuan-tuan belajar kelebihan surah dalam Quran ni, sebenarnya tidak ada banyak hadis yang sahih yang menyebutkan tentang kelebihan surah. Sebenarnya tak banyak. Ya, tak sampai 20 hadis pun. Hadis yang sahih tentang kelebihan surah. Tetapi yang menakjubkan, pada surah Al-Baqarah ni, dia ada hadis dia banyak. Ada hadis-hadis tu sahih. Tentang kelebihan surah Al-Baqarah ini. Seperti mana kita sebut pada pengisian yang lalu pada ayatul kursi. Dia dalam surah Al-Baqarah. Termasuklah 2 ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah ini. Kelebihan dia apa? Nabi mengatakan, man qara'a bil ayataini min akhiri surah Al-Baqarah fi laylatin kafatahu. Okay, Nabi kata fi laylatin kafatahu. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca 2 ayat terakhir suratul Al-Baqarah pada Lailah, pada satu malam. Maknanya pada waktu malam dia membaca 2 ayat terakhir suratul Baqarah ini, maka apa kelebihan dia? Apakah yang Allah akan berikan kepada dia? Sebab walaupun ayat ni sebenarnya dia ada doa, ya, dalam masa yang sama dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala, maka secara tak langsung apa yang Allah akan berikan kepada kita? Maknanya kelebihan dia, kata Nabi, kafatahu. Ayat itu, 2 ayat itu mencukupi untuknya. Maknanya mencukupinya. Nabi kata mencukupinya. Okay, itu kelebihan dia. Nanti saya akan ulas dia. Jadi kita pergi kepada ulasan apa makna mencukupinya. Okey, saya ulang balik semula. Kelebihan membaca 2 ayat terakhir, iaitu 285, 286 dalam surah Al-Baqarah. Nabi mengatakan dibaca pada waktu malam, kafatahu,
maka Allah akan mencukupinya. Okey, mencukupinya. Itu dia punya kelebihan dia. Cuma kita kena faham ulasan dia. Apa makna mencukupinya? Apa makna mencukupinya? Okay, saya harap tuan-tuan dan perempuan boleh salin, ataupun ada rakan-rakan kita yang sebenarnya telah pun pernah mengikuti huraian ayat ini, mungkin kita boleh memperingatkan semula. Okey, apa makna mencukupinya? Okey, mencukupinya maksud dia apa? Maksud mencukupi ini, Al-Imam An-Nawawi. Okey, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih, beliau menyebutkan maksud mencukupi ni, makna dia yang pertama, mencukupi tu maksud dia apa? Contohnya kalau malam ni lepas maghrib saya terus baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sampailah hujung ayat, habis dah surah al-Baqarah tu, sampailah kepada ayat wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin tu kan. Saya baca, saya faham, saya yakin, saya menghayati dua ayat ini, Allah akan mencukupi untuk saya. Allah akan mencukupi saya. Maksudnya mencukupi itu maksudnya apa? Okey, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau memberikan komentar, beliau memberikan ulasan apa makna mencukupi. Beliau mengatakan mencukupi ni, makna dia yang pertama adalah mencukupi dari segala sesuatu yang tidak diingini berlaku pada malam itu. Okey, saya ulang balik semula. Maksud mencukupi, maksud dia adalah Allah Ta'ala akan lindung dia. Al-Imam Nawawi kata apa? Mencukupi daripada segala sesuatu yang tidak diingini berlaku pada malam itu. Maknanya Al-Imam Nawawi mengatakan mencukupi ni maksudnya apa? Maksudnya apa perkara yang kita tak ingin berlaku pada malam tu. Contohnya macam malam ni saya baca, lepas maghrib terus saya baca amanar rasulu bima, kan, sampailah ayat la yukallifullahu nafsan sampai hujung ayat, saya faham ayat itu, saya boleh menghayati ayat itu, kan, maka Allah Ta'ala mencukupi saya. Mencukupi tu maksudnya apa? Allah Ta'ala akan lindung saya daripada perkara-perkara yang saya tidak ingini ianya berlaku pada malam itu. Sudah tentulah perkara-perkara yang buruk, sebab perkara buruk saja yang kita tak nak berlaku kepada kita, kan. Maknanya cara dia nak dinding, cara kita nak elak, cara kita nak hindar perkara-perkara yang kita tak nak dia berlaku pada malam itu, maka disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membaca dua ayat ini. Okey, itu makna yang pertama, maksud mencukupi. Okey, kita cerita kelebihan dulu, nanti kita masuk pada huraian ayat. Okey, mencukupinya maksud pertama apa? Allah Ta'ala akan mencukupi daripada segala sesuatu yang tak diingini berlaku pada malam itu. Yang ini siapa kata? Ini bukan saya yang kata. Saya cuma menukilkan kata-kata para sarjana seperti Al-Imam Nawawi mengulas seperti itu. Kemudian yang kedua, Al-Imam Nawawi mengatakan mencukupi itu maknanya apa? Mencukupi ia daripada solat malam. Faham tak maksudnya? Mencukupi itu maksudnya apa? Mencukupi ia daripada solat malam. Maksud dia, kalau kita terlepas, contohnya kalau kita tak mampu untuk mengerjakan solat malam, ya, dengan adanya dua ayat ini, dia ganjaran dia punya kelebihan dia seperti mana apa yang kita lakukan pada solat malam. Itu kelebihan dia juga. Okey. Kemudian izinkan saya untuk mengemukakan lagi huraian daripada ulama hadis yang lain. Okey, Al-Imam Nawawi dia bagi dua pentakrifan, dua pengertian mencukupi itu apa? Mencukupi pertama apa? Mencukupi daripada segala perkara yang dia tak ingini berlaku pada malam itu. Yang kedua, mencukupi ia daripada mengerjakan salat malam. Tapi jangan pula baca ayat ni tak nak salat malam, kan? Saja tak nak salat malam, cukuplah baca dua ayat ni. Tak, bukan maksudnya begitu, kan? Okey. Makna yang berikutnya seperti mana yang diartikan, yang diulas, yang dihurai oleh Al-Hafidh
Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala alaih, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, maksud hadis yang kata mencukupi tadi maknanya apa? Cukup bagi pembaca itu daripada kejahatan manusia dan kejahatan jin. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau sebenarnya sama macam Imam Nawawi. Cuma Imam Nawawi dia sebut umum. Imam Nawawi kata, siapa baca 2 ayat terakhir ini pada waktu malam, dia ayat ni cukup untuk dia melindung dia daripada perkara yang dia tak nak berlaku. Okey, apa yang dia tak nak berlaku, yang tak diingini berlaku kepada dia, Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani memberi ulasan. Dia kata ayat ni sudah cukup untuknya lindung dia daripada kejahatan mana-mana manusia pada malam itu dan juga kejahatan jin. Okey, selesai kat situ. Jin ni dia ada banyak kejahatan dia. Antara salah satunya adalah memberi was-was kepada kita ke, ataupun jin ini digunakan oleh ahli-ahli sihir untuk menyihir kita. Kan orang kalau guna ilmu hitam, kalau orang nak gunakan sihir, antara yang dia akan gunakan waktunya adalah ketika mana? Ketika waktu malam. Okey, dia boleh sihir kita menggunakan jin-jin. Kan? Maka apabila kita membaca 2 ayat ini, kan, kita faham ayat ini, kita menghayati ayat ini, maka ayat ini akan lindung kita. Maknanya Allah Ta'ala akan melindungi kita daripada mana-mana manusia yang jahat, daripada mana-mana jin yang jahat, yang ingin merosakkan kita, yang ingin membinasakan kita. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, dia ulah sama macam Imam Nawawi tu. Yang mana Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan apa? Cukup baginya dari qiyamul lail dan cukup baginya pahala dari 2 ayat tersebut. Maksud dia, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, kita kan kalau kita qiyamul lail kan kita nak pahala, betul tak? Pahala orang buat qiyamul lail ni banyak. Kan banyak kelebihan dia. Tetapi kalau kita memang tak terjaga, kita memang tak mampu untuk bangun, tapi apabila kita baca 2 ayat ini, moga-moga pahala solat malam itu kita perolehi dia, dengan syarat kita membaca ayat ini. Tapi bukan kita sengaja untuk tidak bangun solat malam, tetapi kita membaca ayat ini. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kita pahala seperti pahala orang mengerjakan solat malam, seperti mana yang diberikan ulasan oleh Al-Imam Nawawi, yang diberikan ulasan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala alaih. Okay, itu kelebihan dia. Okey, ini bermakna kelebihan 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah ini, kan, kalau siapa nak jadikan dia pendinding yang lagi kuat, nak jadikan dia perisai yang tegap, yang mantap, kan, tak boleh ditembus-tembus perisai itu daripada mana-mana manusia yang jahat, daripada mana-mana jin yang jahat, kan, maka perisai itu dia akan jadi kuat, pendinding itu dia akan jadi kukuh, melihat kepada sejauh mana kita memahami ayat yang dibaca, sejauh mana keyakinan kita kepada apa yang kita ucapkan pada 2 ayat yang terakhir itu. Berbeza ya tuan-tuan dan puan-puan, baca saja tapi enggak faham. Dia hafal ayat tu, disebut amanah saja dia boleh sambung sampai habis. Disebut saja la yukallifullahu nafsan illa us'aha, dia boleh sambung sampai habis. Tetapi dia faham tak apa makna amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun? Kenapa dia cakap macam tu? Kan? Ataupun ketika dia baca Rabbana la tu'akhidna sampai hujung ayat example contohnya, dia faham tak ayat tu maksudnya apa? Apa maksud wa'fu anna apa maksud wa'fu anna waghfir lana? Contoh, kan? Ada kat ayat wa'fu anna waghfir lana? Ada. Contoh ayat apa makna ayat wa'fu anna waghfir lana? Apa tu wa'fu anna? Apa tu waghfir lana? Apa tu warhamna? Ini diulas oleh para ulama tafsir supaya apabila kita baca ayat ini, dia jadi zikir kita ni, Masya Allah, Allah Ta'ala akan kabulkan, Allah Ta'ala mustajabkan dia. Disebabkan apa? Disebabkan kita menghayati zikir-zikir yang kita baca. Jadi kita kena upgrade diri kita, kita kena upgrade knowledge kita.
supaya setiap doa yang kita baca, walaupun sekali je kita baca, tetapi ia dikabulkan oleh Allah. Sebab apa? Sebab penghayatan kita. Penghayatan tidak akan dapat kalau kita tidak faham. Pemahaman tidak akan dapat kalau kita tidak berusaha untuk belajar. Jadi moga-moga dalam solat yang ringkas ini dapat membantu kita sedikit sebanyak memahami kandungan ataupun makna yang terdapat di dalam ayat tersebut. Sebelum saya memberikan ulasan ringkas tentang ayat ini, izinkan saya membaca, berkongsi sesama kita tentang ada satu lagi kelebihan. Kelebihan dua ayat ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Tuan-tuan pernah dengar hadis itu ataupun tidak? Okey, kita kongsikan hadisnya. Hadis yang kita nak kongsi ni merupakan hadis yang kelebihan kedua. Dua ayat suratul Al-Baqarah ini. Kelebihan yang kedua, hadis sahih, hadis riwayat Muslim, yang mana hadis ini sebenarnya kalau siapa yang pernah belajar suratul Fatihah, kan kalau dia belajar kelebihan surah Fatihah, dia pernah dengar hadis ni. Sebab hadis ni dia datang sekali, maksudnya kelebihan suratul Fatihah itu dia disebut sekali dengan kelebihan dua ayat yang terakhir suratul Baqarah ini. Okey, saya baca semula, mungkin tuan-tuan dah pernah dengar, mungkin kita baca semula apa kelebihan dia. Okey, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Okey, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia menyampaikan bagaimana hadis ini boleh sampai kepada kita. Ibnu Abbas mengatakan begini. Dia kata semasa Jibril alaihi salam sedang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, sami'a naqidan min fawqihi. Tiba-tiba baginda Jibril dia mendengar suatu suara daripada atas. Okey, Jibril ketika dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Jibril mendengar ada satu suara daripada atasnya. Kemudian ada satu suara, maknanya ada satu suara seperti suara di atas kepala mereka lah, kepada Jibril Nabi Muhammad ni, maknanya di atas mereka tu dengar satu suara. Maka farafa ra'sahu faqala. Maka Jibril dia pun tengok ke arah langit, rupanya suara itu adalah ada satu suara daripada langit. Suara apa? Rupa-rupanya ada suatu suara bunyi pintu langit yang sedang dibuka. Kalau kita dengar bunyi pintu kan, krek ke contoh, itu contoh bunyi, bukan saya kata sama bunyinya. Maknanya kan kita tahu kan kalau pintu tu dibuka kita dengar bunyi dia. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan Jibril, maka kedengaran satu bunyi pintu yang dibuka di langit. Di langit ni tuan-tuan sebenarnya dia ada pintu-pintu dia. Tidak ada mana-mana malaikat yang turun melainkan daripada pintu dia. Maksudnya langit dia ada pintu-pintu dia. Nak naik pintu langit ni dia ada pintu dia. Maka terbuka satu pintu. Apabila pintu-pintu itu terbuka, Jibril alaihissalam mengatakan bahawa, dia kata apa? Dia kata walam yuftah qattu illa al-yawma. Jibril mengatakan bahawa pintu ni Muhammad belum pernah lagi dibuka sebelum ini. Maknanya sebelum ini, sebelum peristiwa yang kita nak cerita ni, pintu ni belum lagi pernah dibuka. Dan hari ini pintu itu dibuka. Apabila pintu dibuka, siapa yang turun? Fanazala minhu malakun. Maka turunlah satu malaikat daripada pintu yang di langit itu. Turunlah ke mana? Turunlah ia daripada pintu itu, turunlah dia ke bumi. Bahkan Jibril kata apa? Hadza malakun nazala ilal ardi wa lam yanzil qattu illa al-yawma. Menariknya tuan-tuan dan puan-puan. Menariknya tuan-tuan dan puan-puan ya. Kata Jibril, pertama pintu langit ni yang satu ni tak pernah dibuka sebelum ni. Hari ni dia dibuka. Lepas tu turun satu malaikat daripada pintu tersebut. Dan Jibril kata apa kepada Nabi? Malaikat yang turun ni, dia tak pernah turun sebelum ini, melainkan hari ini. Tengok, Masya Allah.
ada sesuatu yang macam suspend kan. Maksudnya ada sesuatu benda yang besar ni yang nak dibawa turun oleh malaikat itu daripada langit. Pintu langit tu tak pernah dibuka sebelum-sebelum ini melainkan hari itu, dan turunlah malaikat, dan malaikat itu juga tidak pernah turun melainkan hari itu. Kemudian malaikat itu didatang kepada Nabi SAW. Dia kata fasallama. Dia memberi salam. Lepas tu malaikat itu menyampaikan satu berita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan. Dia mengatakan abshir. Dia kata apa? Abshir. Dia kata apa? Bergembiralah, dia kata. Dia kata semoga, dia kata bergembiralah kamu, dia kata. Binuraini, dengan dua cahaya. Malaikat ni turun, dia tak pernah turun selama ni tuan. Dia turun hari itu. Apabila dia turun, dia kata apa? Dia bagi salam, lepas tu dia kata abshir. Dia kata bergembiralah, dia kata. Bergembiralah kamu. Binuraini, dengan dua nur, dengan dua cahaya. Utitahuma lam yu'tahuma min qablika. Maksudnya malaikat tadi datang, dia kata bergembiralah kamu dengan dua cahaya. Yang dua cahaya yang telah diberikan kepada kamu, yang belum pernah diberikan kepada seorang Nabi pun sebelum kamu. Okey, maksudnya malaikat tu kata apa? Berita yang dia nak bawa ni, satu berita gembira yang akan diberikan kepada Nabi SAW. Yang berita gembira ini, dua cahaya ini, tak pernah diberikan kepada mana-mana Rasul sebelum daripada ini. Apa dia? Dia kata Fatihatil Kitab, iaitu suratul Fatihah, wa khawatimi suratil Baqarah. Malaikat kata apa? Wa khawatimi suratil Baqarah, dan ayat dan penutup suratul Al-Baqarah. Okay. Maksud dia, kelebihan dua ayat suratul Baqarah ini, malaikat yang datang tadi tu dia menamakan ia adalah satu cahaya daripada dua cahaya. Satu cahaya yang diberikan kepada Nabi Muhammad, tak pernah diberi pada Nabi yang lain, adalah suratul Fatihah. Dan satu lagi adalah pengutuk. Khawatim ni adalah penamat. Khatam, penamat surah Al-Baqarah. Kalau sebut penamat, tentulah apa? Tentulah penghujung surah Baqarah kan. Maka penghujung surah Baqarah sama seperti yang kita sebut tadi tu, 285 dan 286. Kemudian malaikat tadi kata apa? Lan taqra'a biharfi minha illa u'titahu. Malaikat tu kata apa? Tidaklah engkau membaca satu huruf pun daripadanya, dari Al-Fatihah ke, daripada penghujung surat Al-Baqarah itu ke, melainkan engkau akan mendapat apa yang engkau harapkan daripadanya. Itu kelebihan dia. Maknanya tuan-tuan dan puan, rupa-rupanya penutup surat Al-Baqarah ini, dia punya kehebatan dia kan, kelebihan ayat ini, kedudukan dua ayat ini kan, diberi satu malaikat yang khas yang Allah turunkan untuk menyampaikan kepada Nabi SAW, yang mana malaikat tu tak pernah turun sebelum ini. Dan apabila malaikat turun, dia kena melalui pintu yang dia lalu tu tak pernah dibuka sebelum ini. Hari itulah dibuka dan dia turun, dan malaikat tu turun pada hari itu menyampaikan berita gembira kepada Nabi SAW dengan dua cahaya. Kita sedia maklum tuan-tuan, dua cahaya. Kita sedia maklum dalam hidup kita memerlukan cahaya. Ingat tak waktu kita ulah dulu suratul Fatihah kan, apabila kita nak berjalan di atas jalan yang lurus kan kalau kita nak tengok jalan yang lurus ni supaya tak ke kanan, tak ke kiri kan kita perlukan kita perlukan cahaya, kita perlukan penunjuk arah yang boleh bawa kepada kita. Maka berdasarkan ayat ini, suratul Fatihah itu kelebihan dia adalah dia merupakan salah satu cahaya. Jadi moga-moga surah Fatihah kita dah ulas dah, dan moga-moga dua ayat terakhir dalam suratul Baqarah ini memberi cahaya kepada kita, memandu kita, membawa kita untuk kita melalui siratal mustaqim. Dalam masa yang sama, dua ayat terakhir ini moga-moga boleh menerangi kehidupan kita, menerangi hala tuju kita. Tetapi kita kena fahamkan nanti dalam kandungan dua ayat terakhir suratul Al-Baqarah ini. Okey, tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Itu dua kelebihan yang ada dalam suratul Al-Baqarah. Okey. Saya lanjutkan lagi. Okey, kita nak lanjutkan. Minggu depan kita ulas ayat ni sebab saya tak boleh bercakap dengan lama sebab saya ada kelas jam 10.30. Tapi minggu hadapan, hari Isnin, insya-Allah, hari Isnin pada minggu hadapan kita akan ulas dengan lebih lanjut. Dua ayat ni ada maklumat apa? Ada info tentang apa? Konten dia apa? Kenapa kita kena tahu konten dia? Supaya apabila kita membaca ayat ini, kita dapat penghayatan dia. Bukan sekadar hafal. Kita tak nak lagi hanya menghafal, tetapi kita tidak dapat menghayati. Jadi caranya apa? Kita kena belajar konten dia apa. Dan sebenarnya buat ayat ni, dia ada sebab yang khusus kenapa diturunkan. Kalau nak tahu yang itu, kita akan ulas nanti pada minggu hadapan. Tapi sebelum tu, sebelum saya mengakhiri pengisian kita yang ringkas pada pagi ni, izinkan saya untuk mengulas dengan lebih lanjut penerangan tentang maksud hadis yang Nabi kata tadi. Kan kita sebut tadi kan, Nabi kata sesiapa yang telah membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini pada waktu malam, Allah Ta'ala akan mencukupkan untuknya. Mencukupkan tu maksud dia apa? Yang pertama, seperti mana kata Al-Imam Nawawi, seperti mana yang dikatakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, kedua-dua ulama hadis ini mengatakan mencukupi dalam hadis tadi bermakna apa? Allah Ta'ala akan lindung dia daripada segala kejahatan yang tidak diingini berlaku pada malam itu. Termasuklah kejahatan jin ataupun kejahatan mana-mana manusia. Yang kedua, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini, kata Al-Imam Nawawi, kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, boleh mencukupkan untuk dia mendapat pahala daripada mengerjakan salat di waktu malam. Okey, selesai dua ini. Okey, kita tambah satu lagi makna pengertian apa maksud mencukupi. Pengertian yang ketiga, maksud mencukupi ni maksudnya apa? Okey, mencukupi ni pengertian yang ketiga, saya ambil rujukan dia ya. Rujukannya saya ambil dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, Syarah Riyadhus Salihin yang dikarang oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan lain-lain ulama. Okey, ada satu kitab Riyadhus Salihin. Okey, kitab Ar-Salihin itu tuan, dia ada banyak pengulas dia, penghurai dia. Termasuklah kitab Nuzhatul Muttaqin. Kenapa Riyadhus Salihin? Sebab hadis yang kita baca ni dia ada dalam Riyadhus Salihin. Jadi kata penulis, pengarang, kata para ulama yang menulis, yang mengulas kitab Riyadhus Salihin namanya Nuzhatul Muttaqin, mereka mengatakan maksud mencukupi dalam hadis yang kita baca tadi bermakna mencukupi untuk dia memperbaharui iman dia. Maksudnya iman kita ni, yang kita belajar rukun iman kan, rukun iman ni macam mana kita nak mempertingkatkan kepercayaan kita. Kan? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kan? Macam mana kita nak upgrade iman kita, macam mana kita nak maintain iman kita, kita nak mantapkan lagi iman kita ni. Dengan dua ayat terakhir ini, dia membantu untuk memperbaharui iman kita. Kenapa? Kerana nanti kita akan belajar minggu hadapan pada ayat 285, dia ada kaitan dengan rukun iman. Amanar Rasulu bima. Nanti kita akan ulas. Tapi kita nak ulas dulu hari ni, pagi ni, apa maksud mencukupi tu? Mencukupi untuk dia bagi memperbaharui iman dia. Itu pengertian yang ketiga, mencukupi. Pengertian yang keempat, maksud mencukupi ni, apa dia? Okey, kata para ulama dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, Syarah Riyadhus Salihin, para ulama mengatakan mencukupi sebagai pengganti doa-doa yang lain kerana di dalamnya mengandungi kebaikan di dunia dan di hari akhirat. Maksud dia apa? Maksud dia macam ni. Kita kan kalau kita doakan, kita minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, betul tak? Kalau kita tak baca doa lain dah, maksudnya kalau kita tak baca doa lain, kita baca dua ayat yang terakhir ni saja,
sudah mencukupi sebagai pengganti doa-doa yang lain, yang mana doa-doa lain yang ada kebaikan dunia dan di hari akhirat tu, kalau tak baca doa lain tu, dua ayat terakhir ini sudah cukup sebagai pengganti doa-doa yang lain. Tapi kita kena faham konten nanti, insya-Allah kita akan tahu dia punya maklumat dia. Maksudnya saya kena ulang balik semula supaya tuan-tuan dan puan dapat mencatat, tuan-tuan dan puan jelas tahu sumbernya di mana. Ulasan ini sumbernya di mana. Tuan-tuan, kita orang awam, kita orang yang kurang ilmu. Kita ni nak tak nak kita kena rujuk pakar-pakar. Kalau kita baca Al-Quran, rujuk pakar tafsir. Kalau kita rujuk hadis Nabi, kita rujuk pakar-pakar hadis. Mereka inilah yang membantu kita untuk memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang balik semula. Hadis yang mengatakan bahawa siapa yang baca dua ayat terakhir Suratul Baqarah 285-286 pada waktu malam, Allah mencukupi untuknya. Maksud mencukupi tu dia umum. Cukup dari apa? Mencukupi, makna yang ketiga adalah mencukupi untuk dia bagi meningkatkan iman dia, memperbaharui iman dia. Makna yang ketiga, mencukupi itu maknanya adalah sebagai pengganti. Cukup dah, cover dah dia. Kalau dia nak minta kebaikan di dunia dan di hari akhirat, kalau dia tak baca doa lain pun, seolah-olahnya dua ayat terakhir ni dah macam cover dah segala kebaikan di dunia dan di akhirat yang kita nak minta kepada Allah ini. Pengertian yang ketiga dan yang keempat ini, saya rujuk ia dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, yang kitab ini kitab yang menghurai kitab Riyadhus As-Salihin. Itu rujukan dia. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan dia untuk pada pagi ini, kita belum masuk ulasan ayat. Ulasan ayat kita akan sambung Isnin depan, insya-Allah. Kenapa ayatnya bunyi macam tu? Yang tu kita kena sambung minggu hadapan. Tapi untuk pagi ni kita dapat belajar dua perkara. Yang pertama, kelebihan surah ini apa? Kelebihan surah inilah dua perkara, satu perkara je kot. Kelebihan surah ni apa? Apa kelebihan dia? Kelebihan dia yang pertama, kita tahu kelebihan surah ini yang pertama, dia mencukupkan kita. Maksudnya Allah akan cukupkan kita. Satu. Kelebihan yang kedua, kita dapat belajar pada pagi ini, dua ayat terakhir ini merupakan salah satu cahaya yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umatnya. Maksudnya moga-moga dua ayat yang terakhir ini memberi cahaya kepada hati kita, menerangi perjalanan hidup kita, nak bertemu kepada Allah, nak bawa diri kita nak jumpa Allah nanti. Moga-moga dua ayat ini memberi cahaya kepada kita. Itu dua kelebihan dia. Untuk kelebihan yang pertama ni kita telah ulas. Kelebihan maksud mencukupi ni dah ada berapa makna? Ada 4 makna. 4 makna ni, siapa yang memberikan makna ini? Makna yang pertama dan kedua dikemukakan oleh Al-Imam Nawawi, juga dikemukakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala alaih. Pengertian yang ketiga dan keempat dikemukakan oleh para ulama yang menulis, yang mengulas kitab Riyadhus Salihin, namanya Nuzhatul Muttaqin. Kesimpulan dia, mencukupi ni makna yang pertama, boleh melindungi kita daripada segala perkara yang buruk yang kita tidak ingini berlaku pada malam itu. Yang kedua, sebagai pengganti kepada solat malam. Maksud kalau memang kita tak terjaga, kita tak mampu nak buat disebabkan keletihan dan sebagainya, moga-moga dua ayat ni Allah bagi pahala kepada kita bagaimana kita mengerjakan solat malam. Tapi jangan buat-buat tertidur. Bukanlah buat sengaja tidur. Tidak. Tapi moga-moga boleh menggantikan. Yang ketiga adalah untuk memperbaharui iman, meningkatkan kepercayaan kita iman tu. Dan yang keempat, pengganti kepada doa-doa yang lain. Moga-moga
pengisian pada pagi ini memberikan motivasi, memberikan kita keazaman, memberikan kita kekuatan untuk kita sama-sama memperbanyakkan berdoa. Lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita kena berdoa. Kan? Nak surah Fatihahnya, ayat kursi 8 kali kan, kita dah belajar, jangan tinggal. Lepas tu kita belajar dulu Qul huwallahu ahad, Al-Falaq dengan An-Nas 3 kali pagi, 3 kali petang. Lagi banyak kita baca, lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita kena amal. Kalau kita beramal, lagi dekat kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kesalahan kesilapan kalau ada mana-mana fakta yang saya sampaikan, maklumat yang saya sampaikan ini tersalah dan tersilap. Saya mohon diberikan teguran. Saya bersedia untuk memperbaiki mana-mana kesalahan. Yang baik itu daripada Allah. Sempurna itu hanyalah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Saya sekadar menyampaikan dengan kadar ilmu yang Allah beri. Semua ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hidayah, tanpa rahmat, tanpa taufik daripada Allah, kita tak akan dapat mengetahui maklumat yang ada pada pagi ini. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan ilmu pada kita pada pagi ini adalah ilmu yang bermanfaat kepada kita. Dan semoga kita semua dapat mengamalkan apa yang telah pun kita belajar. Mohon maaf atas segala kelemahan, kekurangan. InsyaAllah kita jumpa pada hari Isnin yang akan datang. Pada hari Isnin yang akan datang, kita akan memperincikan sedikit sebanyak tentang 2 ayat terakhir suratul Al-Baqarah ini. Apakah konten dia? Apakah makna dia? Kemudian kita akan lanjutkan dengan doa-doa yang lain yang terkandung dalam surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.